Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita akan sambung pembacaan kitab Safinatun Najah dan ini adalah pengajian yang kedua. Itu telah kita sampai kepada habis perbahasan rukun Islam. Dan ini kita akan masuk pada rukun iman, iaitu qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Berkata pengarang yang dirahmati Allah taala, faslun arkanul islami sittatun. Faslun itu fasal. Fasal ni al-hajizu baina syai'ain. Makna faslun adalah al-hajiz, pemisah baina syai'ain, di antara dua perkara. Makna kata apa? Kalau kita sebut fasal, bila sebut je fasal, masuklah satu perbahasan baru. Sebut fasal, masuk perbahasan baru. Ini mana al-hajiz baina syai'in, pisah. Tadi kita bahas bab rukun Islam, ni kita nak bahas bab rukun iman. Tadi kita bahas bab taharah, ni kita nak bahas bab solah. Itu namanya faslun. Ataupun tadi kita bahas bab air, sekarang kita nak bahas bab batu. Tadi kita bahas bab wuduk, sekarang kita nak bahas bab mandi. Itu apa? Ada fasal. Ini apa? Al-hajiz baina syai'aini, permisah di antara dua perkara. Apakah bab itu? Boleh. Santai. Apakah benda tu? Qala al-musannif arkanul imani sittatun. Arkan jamak oleh rukun, itu rukun, tiang-tiang. Al-iman bagi keimanan. Apa itu iman? Al-imanu al-inqiyad. Al-iman maknanya al-inqiyad. Mana al-inqiyad itu apa? Al-inqiyad itu kita patuh. Al-inqiyad maknanya patuh. Ataupun dengan mana al-i'tirafu bil-i'tiqad. Ataupun dengan mana apa? Dengan mana kita mengiktiraf dengan berpegang. Dengan pegangan kita yang al-jazim, yang jazam. Yang jazam itu yang kuat. Kita nak terjemahkan dengan al-jazam mengikut istilah saya tak mampu. Bukan kerana tak tahu, tapi kerana kita nak bagi orang faham. Jadi terkadang kita meninggalkan beberapa makna bagi istilah kerana kita nak memudahkan saja. Ini makna al-iman. Lalu Pak, jadi rukun-rukun bagi keimanan. Itu keimanan kita dalam agama kita ada rukun-rukunnya. Berapa rukunnya? Maka jawab sittatun. Ada berapa? Ada 6. Sittah. Wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsah. Sittatun. Yang pertamanya antu'mina billah. Antu'mina bahawasanya engkau beriman billah dengan Allah. Mana kata apa engkau beriman dengan Allah tu macam mana? Ini apa? Kalau kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, maka kita kena mengenali Allah SWT. Mengenali dengan sifat-sifat dia. Itu kita beriman bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar-benarnya yang layak disembah. Tapi kadang-kadang tak capai daripada akal-akal yang lemah macam kita untuk mengenali Allah SWT. Oleh kerana itu, ulama kita meletakkan satu ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Baik awak daripada Syiah, baik awak daripada Ahli Sunnah, baik awak daripada Wahabi, apa sekalipun, awak akan mengaji untuk mengenal Tuhan. Dan tidak ada mazhab dalam Islam yang mengingkari benda ni. Baik mazhab yang sesat atau mazhab tak sesat, semua mengajar kita untuk mengenali Tuhan kita. Faham? Jadi kat sini ini perkara penting yang perlu difahami, bahawa beriman dengan Allah SWT, maknanya kita mengenali Allah SWT. Nak kenal macam mana? Kenal melalui sifat-sifatnya. Dan inilah yang haknya di sisi ulama kita, bahawa mustahil untuk kita kenal Allah SWT dengan zatnya. Itu satu perkara yang mustahil, yang mana la yudrak, tidak dapat dicapai. Lalu apa? Di antara perkara yang memudahkan kita ialah kita mengaji sifat 20. Maka itu senang. Yang Wahabi nak ngaji sifat 3 ya terpulang, ada yang penting dia kenal Tuhan. Tapi kita ngaji sifat 20. Dengan sifat 20 ni, dengan perbahasan hukum akalnya, salbiyah, nafsiyah, makna banyak, akan menjadikan kita ni kenal Allah SWT dengan sekenal-kenalnya, insyaAllah. Lalu wa malaikatihi, dan malaikat, dan dengan malaikat-malaikatnya. Itu apa? Kita beriman dengan malaikat-malaikatnya. Awak nak kata apa? Kita beriman dengan malaikat, bahawa kita beriman dan kita beriktikad bahawasanya malaikat ini adalah jisim-jisim yang macam mana, yang tercipta daripada cahaya yang halus. Dan bagi malaikat-malaikat ini tak ada lelaki, tak ada perempuan, tak ada khunsa, tak ada ayah, tak ada ibu, tak makan, tak minum, tak tidur. Yang paling penting,
tiada mereka itu menderhakai Allah terhadap apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka. Gitu. Dan mereka juga bukanlah Tuhan, bukanlah anak-anak Tuhan sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Ini kena tahu benda ni. Faham? Lalu yang ketiga lah wa kutubihi, dan beriman dengan kutub. Kutub jamak kepada kitabun. Kitabani kutub. Ini namanya jamak bin naqas. Nama bukan bahasan kat sini lah. Itu insya-Allah kalau ada rezeki lah kita ngaji nahu. Insya-Allah hari Selasa biasa kita ngaji, kita akan sebut. Hari Rabu kita ngaji, kita akan sebut kalau sampai part dia. Itu beriman dengan kitab-kitab yang mana Allah Ta'ala hantarkan kepada rasul-rasulnya ataupun kepada nabi-nabinya. Sama ada kitab tu kitab syariat ataupun bukan kitab syariat. Dan yang mana kita wajib ketahui adanya empat. Apakah ianya? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ada penambahan suhuf-suhuf. Dan itu secara tafsirnya boleh dilihat dalam kitab Tauhid. Dan saya telah memasukkan semua ini dalam kitab saya. Saya buat untuk sekarang ni 2020. Saya ada 2 kitab Tauhid. Yang pertama dinamakan sebagai Fathul Awam. Yang kedua dinamakan sebagai Al-Jawharatun Nafisah. Permata yang bernilai. Syarah kepada kitab Al-Aqidah At-Tauhidiyah karya Imam Dardir. Kitab yang sangat baik untuk dimiliki. Bukan kerana saya tulis. Tapi kerana kita memasukkan banyak maklumat yang penting yang mana kita nukilkan daripada kita ulama kita. Faham? Dan seterusnya wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Rasulun mufrad, jamak dia rusul. Ra sin lam, rusulun. Itu pun jamak bin naqas juga. Dan beriman dengan rasul-rasulnya itu beriman macam mana? Beriman dengan Allah Ta'ala ni utuskan mereka menjadi nabi dan menjadikan mereka menjadi nabi, dan mereka ni sebaik-baik makhluk, dan mereka ni semuanya daripada keturunan Nabi Adam. Mereka ni jujur, dan kita kena mengenali 4 sifat yang wajib bagi mereka, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Ia wajib. Dan berapa nabi yang wajib kita imani kewujudan mereka? Ya, semua, tapi secara terperinci ada 25 dengan hum yang terhimpun dalam bait kitab Manzumat Aqidatul Awam. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Hud, Salih wa Ibrahim, kullu muttaba', Lutun wa Ismail, Ishaq, kadza Yaqub, Yusuf wa Ayyub wa hadza, Syuaib, Harun wa Musa wa Sa'd, Kifli, Daud, Sulaiman, Taba', Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatimun, Da'ghaya. Alaihi wassalatu wassalamu alaihi. Jadi apa yang mana wajib kita ingati gitu. Lalu apa lagi rukun iman yang seterusnya? Kata pengarang di sini adalah wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Itu kita wajib beriman dengan adanya hari akhirat. Bahawa akhirat tu wala tak jadi tapi akhirat tu akan terjadi. Itu kena wajib beriman. Walaupun kita kata ya ke benar tak nampak, tak, kita wajib beriman. Maka orang yang menolak wujudnya hari kiamat, maka dia dikukuhkan sebagai kafir. Kerana ini benda-benda ni ada dalam Quran. Malik Yaumiddin, hari akhirat, raja kepada hari akhirat. Yaumiddin salah satu nama bagi hari akhirat. Begitu juga apa yang terkandung dalam hari akhirat tu, macam nasyar, perjalanan kita, ba'ath, dihidupkan kita balik, hasyar, hisab, syurga, neraka, mizan. Itu semua yang kita wajib. Faham? Lalu yang terakhir adalah watu mina wabil qadari khairi. Wabil qadari, dan dengan qadar. Qadar tu apa? Qadar tu kita panggil apa? Kita panggil ketentuan. Terjemah dia dengan ketentuan dan qadar. Itu kita wajib, dan kamu beriman dengan qadar, dengan ketentuan. Khairihi wa syarrihi. Khairi, kebaikannya, kebaikan dalam ketentuan tu. Wa, dan syarri tu keburukan. Hi, ketentuan. Hi itu balik pada qadar. Itu kita wajib beriman dengan ketentuan. Sama ada ketentuan yang baik atau ketentuan tu yang buruk. Di mana semuanya daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kata pengarang, minallah, daripada Allah.
Itu benda buruk Allah buat, benda baik Allah buat. Ni terjadi perbahasan dengan sebahagian kelompok Allahumma salli sallim al-ahbash. Jadi dia kata apa? Allah Ta'ala buat semua benda. Benda baik, benda jahat. Kita kata betul dah. Yang betul dah tu. Itulah yang imani kita. Tapi atas jalan adabnya, kita kata apa? Atas jalan adab kita dengan Allah SWT, kita kata kita buat jahat, Allah Ta'ala buat baik. Macam mana? Contoh bila kita buat dosa, kita kata apa? Aku yang buat dosa. Padahal hakikatnya kalau kita cerita, perlakuan dosa itu siapa yang cipta? Allah SWT. Allah SWT yang cipta. Tapi kenapa kita nisbahkan kepada diri kita? Ini yang tak boleh terima al-ahbash. Dia orang kata apa? Kita tak boleh sebut macam tu. Ini kita. Dia orang kata apa? Kita kena kata Allah Ta'ala yang buat semua benda. Kita kata ya, Allah Ta'ala buat semua benda, tapi atas jalan adab. Lepas tu Nabi Ibrahim dia kata yang disebutkan cerita dalam Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, itu siapa yang bagi sakit? Hakikatnya Allah. Tapi dia kata disebabkan keburukan. Sakit sebuah keburukan. Disebabkan kepada diri dia kata apa? Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Nampak? Aku sakit. Bukan Allah Ta'ala sakitkan aku. Begitu. Fahuwa yashfin. Maka dia yang menyembuhkan. Yashfin, benda khair, benda yang baik. Maka kita nisbahkan kebaikan kepada Allah SWT. Ini di antara adab dia. Faham gitu? Itu faham? Ini 6 rukun iman. 6 rukun iman. Yang mana ia terkandung dalam hadis Nabi SAW. Lalu dibawa dekat sini tanpa menyebut qala Rasulullah. Tanpa menyebut. Lalu kata pengarang lagi, faslun, fasal. Itu al-hajizu baina syai'ain. Pemisah di antara dua perkara sebab nak bahaskan benda lain pula. Kita dah habis bahas rukun iman dan kita nak bahas benda lain pula. Maka kata pengarang kat sini, wa ma'na, dan makna. Makna dalam bahasa Arab sama dengan makna dalam bahasa Melayu. Makna Arab, makna Melayu. Dan makna la ilaha illallahu. Dan makna kepada perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, ini maknanya ialah apa? La ma'budah, tiada yang disembah. Itu tiada yang layak disembah. Bihaqqin, dengan sebenar-benar penyembahan. Fil wujudi, dalam kewujudan. Mana kata apa? Adakah kita boleh sembah benda yang tak ada pula? Tak. Mana kata apa? Kita hanya menyembah benda yang ada. Dan kita tak, macam mana untuk kita sembah benda yang tiada? Mesti benda tu benda yang ada untuk kita sembah. Dan di antara benda-benda yang ada ni, yang mana kita mesti sembah dia, dan hanya layak penyembahan kita tu untuk diberikan, untuk kita panggil dipamerkan kepadanya, hanyalah Allah Ta'ala. Kita apa? Illallah, kecuali Allah. Kata apa? Tiada yang sebenar-benarnya yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu makna kata Allah Ta'ala sahaja yang layak untuk disembah. Ini selesai fasal. Ini alhamdulillah, ni semua cerita ringkas iman. Sekarang ni kita nak masuk pada fasal, betul-betul fasal fiqh. Lalu kata pengarang kat sini, faslun. Tahu faslun? Al-hajizu baina syai'aini. Pemisah di antara dua perkara. Dah habis bab makna la ilaha illallah. Secara ringkas dah tu. Kita nak masukkan dengan perbahasan fasal baru. Kes baru pula. Masalah baru. Maklumat baru. Bab baru kita kata. Kata pengarang, alamatul bulughi thalathatun. Alamatu jamak pada alamatun, jamak dia alamat. Tambah ta je. Nampak? Alamat. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Al-bulughi. Tanda-tanda bagi baligh. Baligh ambil perkataan balagha yablughu. Sama wazan dengan dakhala yadkhulu. Mana kata apa? Sampai. Mana apa? Makna bulugh tu ialah sampai. Sampai kepada apa? Makna sampai ke sini, sampai kepada haddit taklif. Satu level yang mana level taklif. Apa makna taklif? Taklif tu apa? Tanggungjawab. Yang mana sampai level ni, dia sudah dipertanggungjawabkan. Mana orang tu bila sampai balik, dia sudah dipertanggungjawabkan taklif dah untuk melakukan syarat-syarat Islam. Puasa, zakat, kalau dia mampu puasa dia sampai bulan Ramadan, solat setiap hari, dah sampai dah. Adapun sebelum balik, maka dia buat, tapi dia tak sampai level dipertanggungjawabkan. Dia buat dan dia sah. Kalau dia buat betul, dia sah. Tapi apa? Kita panggil pahala dapat kat dia. Tapi kalau dia tinggal, dia tidak dapat dosa. Faham? Tapi kalau dah sampai had taklif, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Begitu.
Ada berapa? Salah satu. Ada 3 tanda. Ini secara umumnya. Tapi hakikatnya 2 untuk laki. 3 untuk perempuan. Bukan 5, 3 juga. Tapi 2 ni laki dan perempuan sekali. 1 ni perempuan saja. Gitu. Lalu kata pengarang tamamu khamsa asyara. Tamamu khamsa asyrata. Tamam cukup. Ataupun tamam sempurna. Tamam maknanya sempurna. Itu sempurna apa? Khamsa asyrata. 15. Khamsa 5. Asyara 10. Disebutnya macam itulah. Kita sebut 15. Orang Arab sebut 5, 10. Gitu. 15 lah. 15 sanatan. 15 tahun. Umur maksudnya sempurna umur 15 tahun. Gitu. Fi dzakari wal untha. Fi zakar pada az-zakar. Zakar ni lelaki. Jangan kata zakar terfaham. Itu dah. Itu pun satu juga. Kenapa dinamakan dalam bahasa Arab laki dengan nama zakar? Sebab laki maksudnya zakar. Itu saja. Dia faham macam tu. Tapi perkataan zakar ni disebutkan untuk lelaki. Faham? Dapat pada si lelaki wal untha. Untha untuk perempuan. Itu dan perempuan. Kata apa? Di antara salah satu tanda baligh adalah cukup umur 15 tahun bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Dan mesti cukup-cukup 15 tahun tepat-tepat ke? Ya, kita kata iya. Kerana ulama' beritahu qamariyatan tahdidiyatan. Qamariyah itu cukup umur 15 tahun mengikut tahun hijrah. Dan tahdidiyah cukup-cukup tak lebih kurang sehari tak ada. Kurang sehari tak lebih sehari. Gitu. Ini jikalau tak datang pada dia mani ataupun darah. Gitu. Kalau datang pada dia mani ataupun darah, maka dikira pada keluar mani ataupun darah. Ini kalau tak datang sampai umur 15 tahun, tengok-tengok cukup-cukup 15 tahun, maka di situ dia sudah dikira sebagai mukallaf. Lalu kata pengarang, wal ihtilamu. Wal ihtilam. Ihtilam maknanya mimpi. Kata apa? Mimpi yang membawa kepada keluar mani. Itu maknanya gitu. Bila fi zakari wal unsa pada lelaki dan perempuan juga, mana kata sahlah lelaki ni untuk mimpi keluar mani dan sah juga perempuan untuk mimpi keluar mani. Walaupun kalau kebiasaan kita tengok perempuan bukan adat dia macam tu. Adat dia ada datang haid, bukan datang mimpi. Li tis'i sinina bagi ataupun untuk li tis'i sinin. Tis'i itu 9, sinina tahun. Itu bagi usia 9 tahun. Orang kata apa? Usia paling awal untuk keluar mani. Usia paling awal. Walaupun adat bukan macam tu sekarang. Adat tak jalan macam tu. Tapi hakikatnya apa? Usia paling minimum untuk keluar mani adalah 9 tahun. Baik lelaki atau perempuan. Jadi kat sini datang hal. 9 tahun ni mesti tepat-tepat 9 tahun ataupun boleh lebih kurang beberapa hari. Maka dalam hal ini ulama kita memilih qamariyatan taqribiyah. Hampir-hampir. Mana kata apa? Kurang daripada 15 hari. Itu kurang daripada 16 hari, maaf. Kurang daripada 16 hari. Gitu. Dan mengikut tahun hijrah juga, bukan mengikut tahun Masihi. Sebab tu sepatutnya sebagai seorang Muslim ni, kita ambil tahu tahun kita lahir, hijrah tu bila. Dan sekarang kita nak sambut birthday pun sebenarnya betternya kita sambut pada tahun hijrah. Tak ada masalah untuk sambut pada tahun biasa, tak ada masalah. Saya kata hanya kita lebih suka, sebab kita lebih suka kalau kita tahu tarikh kita dalam bulan Islam sendiri. Macam tu. Baik. Lalu yang seterusnya, wal haidu, dan juga haid. Fi haqqil untha, pada hak si perempuan. Kata apa? Haid ni hanya datang pada perempuan. Kalau cukup umur, laki dan perempuan. Keluar mani, laki dan perempuan. Kalau haid, haqqil untha, pada hak si perempuan. Itu si perempuan sahaja. Di tis'i sinin, bagi 9 tahun. Kata apa? Minimum orang perempuan boleh keluar darah ada 9 tahun. Tapi standard jadi 11 tahun lah. 10 jarang juga. 11 standard. Standard 12 dan ke atas lah. Ini apa? Perempuan datang haid. Dan macam mana juga? Kita kata sama juga. Qamariyatan taqribiyah. Itu ikut bulan hijrah. Taqribiyah maknanya adalah hampir-hampir. Bukan mesti tepat-tepat 9 tahun. Mesti boleh hampir-hampir. Macam mana? Kurang daripada 16 hari daripada umur. Contohnya
8 tahun, 11 bulan, 20 hari. Berapa hari lagi nak masuk 9 tahun? 10 hari lagi. Adakah lebih daripada 15 hari? Tidak lebih daripada 15 hari. Maka itu dikira sebagai lalu keluar darah pada waktu tu, maka kita panggil darah tu darah haid. Gitu maknanya gitulah. InsyaAllah saya nak tutup kat sini lah. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab istinja. Apapun di antara maklumat yang kita nak bagi akhir dah, ni keistimewaan kitab kitab Safinatun Najah ni, yang mana kitab lain tak ada, ialah dia mulakan perbahasan baligh, tanda baligh. Kalau kita cuba buka kitab Muqaddimah Hadramiyah, tak ada. Tak bahas bab baligh, bahkan tak ada perbahasan bab baligh. Kalau kita buka Abi Syuja' pun tak ada. Kalau kita buka Umdatus Salik pun tak ada. Kalau kita buka Minhajut Talibin pun tak ada. Ini antara keistimewaan. Lepas tu jangan pandang kecil pada kitab yang kecil, sebab sebenarnya penyusunannya kuat. Faham? Bila faham kitab Safinatun Najah ni, nak naik kepada kitab kitab Muqaddimah Hadramiyah jadi senang dah. Dah senang. Sebab tu kita kata kalau ngaji ni ikut turutan senang. Ikut turutan senang. Lalu dah habis Muqaddimah Hadramiyah, masuk Abi Syuja'. Susah sikit kat mana? Sebab kita dah tak bahas ibadat je, kita bahas muamalat, kita bahas munakahat dah. Habis itu pula, naik pula, dah faham dah, bentuk faham fiqh sekali, sikit dah faham. Naik pula Umdatus Salik. Buat apa Umdatus Salik? Sebab apa? Sebab nak detailkan sikit masalah-masalah dekat Abi Syuja'. Lepas tu masuk mana lah? Masuk Minhajul Talibin, nak detailkan lagi masalah daripada itu. Bila habis sampai kepada level ngaji ni, lepas tu kita akan sibukkan diri kita dengan membaca saja. Itu saja. Faham? Ini insyaAllah, ini yang mana kita nak usahakan. Lalu sebab tu kita kata apa? Ambil maklumat bahawa kitab Safinatun Najah ni, di antara istimewa dia ni lah. Di perbahasan dia tak macam kitab-kitab fiqh lain. Dia macam mengatur sendiri. Ini aturan daripada pengarang sendiri nak atur macam ni. Dan ini salah satu kelebihan lah. Dan beruntung bagi orang ngaji. Sebab ramai hakikatnya orang tak ingat macam mana tanda-tanda baligh. Lelaki saja ke perempuan. Dan kadang-kadang datang tanda tumbuh halqum. Adakah tumbuh halqum menjadi satu tanda baligh? Ini terjadi pada sekolah-sekolah agama bahkan. Saya kata ini biasa kita dengar daripada kecil. Jawapannya ialah salah. Tumbuh halqum, tumbuh payudara tidak menunjukkan pada tanda baligh. Faham? Tak menunjukkan tanda baligh. Gitu. Ataupun mimpi saja tak keluar mani, maka tidak menunjukkan tanda baligh. Tapi mimpi dan terasa nak keluar mani, cuma dia tahan lalu mani itu tak keluar, maka itu sudah dianggap sebagai baligh. Faham? Ini sebab tu kena mengaji dengan baik. Sebab ramai yang salah. Kita tak kata kita betul, tapi kita pun pernah mengalami waktu salah. Jadi kita mengaji lalu kita tahu, dan alhamdulillah kita tahu. Faham? Oleh itu kat sini alhamdulillah, bagi sahabat-sahabat yang dengar dekat FB, alhamdulillah, macam Hafifi, Rum Hakimi, syukran. Dan bagi yang tak dapat dengar, saya akan upload masuk ke dalam YouTube. Dia tengokkan YouTube saya macam biasa. Dan dobit semua tu, ada kitab dan dobit baik-baik bagi faham. Ini adalah secara bahasa ringkas yang kita gunakan. Kenapa saya tak nak syarah dalam-dalam? Sebab saya tahu saya buat apa. Saya sedang syarah orang ikut tangga. Saya tak ngajar satu kitab ni bagi jadi mahir sungguh-sungguh gitu 2-3 tahun, tak. Saya ngajar kitab tu mengikut kadar keperluan. Ada level kitab ni macam tu. Level kitab ni bukan tinggi sangat. Level kitab ni macam ni. Tak payah kita nak syarah dia tinggi sangat. Standard lah. Faham? Sebab saya dekat sini, saya lebih melatih orang untuk baca kitab Arab. Faham? Adapun kalau yang mana kita akan buat pada tahun depan, insyaAllah, itu ngaji juga Safinah. Bagi yang ikut kitab Arab, saya tak suggestkan ikut pun. Saya tak suggestkan ikut. Saya suka dia orang ikut kitab Arab. Sebab fokus pada Arab lagi baik. Tapi yang tu, kita akan pakai kitab saya yang jumlah 500 muka surat. Banyak kita akan bahaskan. Banyak betul. Allah, nak cakap apa tadi? Tapi kenapa kita buat kitab yang sebesar macam tu sedangkan Safinah sebenarnya yang kecil? Sebab kita nak bagi orang awam ni dah tak fikir apa-apa dah. Kita nak bagi orang awam rehat dengan satu kitab. Tak faham. Tapi kalau untuk pelajar, mana boleh satu kitab? Tak boleh. Mustahil nak jadi alim satu kitab. Dulu saya fikir saya boleh jadi alim dengan satu kitab. Lalu Syekh Syam kata siapa yang mengaji 3 kitab, insyaAllah dia dah jadi ahli bidang tu. Jadi saya sukalah. Saya berusaha dah ngaji 3 kitab. Dan ngaji-ngaji betul lah dah rasa macam ahli. Rasa macam alhamdulillah aku dah nampak kefahaman fiqh. Tapi rasa tak cukup. Ngaji lagi.
Alhamdulillah saya dah khatam beberapa kitab. Tak adalah banyak sangat sekarang ni kesibukan dengan kemalasan semua. Alhamdulillah Safiatul Najah 2-3 kali. Muqaddimah Hadramiyah 2 kali. Abi Syuja' 3-4 kali. Alhamdulillah rezeki. Umratul Salik 2 kali. 3 kali. Tapi 2 kali tak khatam. Sekali khatam. Minhajul Talibin sekali. Yaqutul Nafis sekali. Fathul Qarib sekali. Kifayatul Akhir sekali. Itu di antara kitab yang saya khatam dalam mengaji. Dan Alhamdulillah rezeki Allah SWT kepada saya. Alhamdulillah. Sebab tu kita apa saya faham bahawa nak ngaji, nak jadi seorang yang memahami agama ni perlu beberapa kitab. Baik, saya tak nak bahas panjang. Saya nak tutup kat sini dan saya mohon maaf kalau saya bahas agak panjang. Mengepik di hujung ni hanya sekadar nak bagi nasihat-nasihat atau pesanan-pesanan ringkas. Dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk pada perbahasan istinja, yang mana ianya agak susah sebenarnya. Sebab dia dah tak praktikal zaman sekarang. Dia tak praktikal. Kita dah sebab banyak air, jadi kita walaupun benda tu boleh jadi, tapi kita tak menganggap dia sebagai sebuah praktikal. Sebab tu agak susah sikit nak faham. Dan insya-Allah Allah Taala akan mudahkan kefahaman bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Semoga Allah Taala memberkati hidup kita, pengajian kita, umur kita dan juga rezeki kita dan anak pinak kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.